Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni kita akan sambungkan part 7 kita untuk pembelajaran teknikal Bahmazul, iaitu hari ni kita akan continuekan pembelajaran, iaitu kita akan tengok pattern. Iaitu pattern apa? Kita akan pattern yang dalam kategori continuously ataupun kesinambungan pergerakan price tu. Sama ada price tu buat pattern tu, sama ada nak sambung pergerakan drop ataupun sambung pergerakan naik. Itu akan tunjukkan apakah pattern-pattern yang penting untuk anda perlu tahu dalam crypto market. So kan, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke punya chart kosong, iaitu BTC USDT ni. So inilah chart kosong tu. So kali senang tu nak lukis kat anda. So currently kita akan tengok apakah pattern. So first kita akan pergi ke dia punya chart dulu pertingkatan ni. So ini adalah continuous pattern yang anda perlu alert dalam market gitu. Ada 3 jenis, iaitu kita panggil channel, kita panggil triangle dan kita juga panggil wedge. So semalam, kalau ikutkan semalam dia cakap wedge adalah reversal pattern, tapi sekiranya wedge itu berlaku di pertengahan, dia boleh juga berlaku dalam pattern ini boleh consider adalah continuously pattern. So ingat, kita ada 3 pattern saja, iaitu channel, kita yang ini, yang first ni kita ataupun ramai yang panggil flag ataupun pennant boleh. Kalau flag lalu kita akan panggil di channel, pennant ni selalu kita akan di triangle, di pre. Tapi selalu dia akan gunakan iaitu dia akan panggil di channel, yang ini triangle, yang ini adalah wedge. So senang untuk kita bezakan. So inilah term-term buku, tapi kalau nak cara tu senang saja. Ini kita panggil channel, ini kita panggil triangle, ini kita panggil wedge. So 3 pattern yang berbeza tapi bermaksud yang sama, iaitu continuous pattern. Nanti saya akan tunjukkan apa yang berlaku. So first kali, let's go kita pergi ke chart kita. Chart kosong. So senang tu nak explain. Kita akan tengok iaitu channel ataupun dalam ni tulis bull flag. Kita akan tengok kan, anda boleh panggil kat bull flag ataupun bear flag. So untuk pergerakan yang ini, so nanti kita akan tengok di daily, senang sikit. So ini kita tengok chart yang currently apa yang berlaku. So sebelum ni berlaku dropping, kita tengok adalah continuously. Continuously yang mana yang paling banyak ataupun paling ketara kat sini adalah kita tengok yang ni. Daripada ni, ini nampak adalah pergerakan channel. Inilah kita nak panggil channel, yang itulah kita, yang ni anda tahu lah, kalau channel, pergerakan dalam channel ataupun dalam buku dia boleh panggil, kalau continuous ni kita panggil flag. So dalam flag ini adalah disebabkan price itu drop buat channel ataupun flag, dan price drop, inilah nampak continuous pattern drop ke bawah. So untuk pattern ini, price targetnya nak sampai mana? So price target sama juga, kita akan ambil daripada last high, last low. Last high adalah yang ni, last high dan last low. So ini point of breaking, kita ambil last high dia dan last low. Ini nampak price tu sampai dah pun dah kawasan ni. So untuk pattern ini dah complete. Ini adalah kita panggil quarter rising channel. Sebab apa rising channel? Price itu melakukan daripada drop ini melakukan peningkatan. Sebab tu kita panggil rise ataupun naik. Rise channel, breakout saja kita nak. So lalunya panggil adalah rise channel, ataupun dalam buku dia akan panggil bull bear flag. Sebab apa? Price kita akan seperti more drop. Ini adalah kita panggil bear flag. Kalau kita nak panggil quarter bull flag sama juga, kita boleh tengok di kawasan yang masa price tengah melakukan peningkatan. Contoh yang ini tak nampak, nasi ingat di 4 hours di daily ni, kita akan klik di 4 hours. 4 hours mungkin kita akan nampak. Untuk yang ni 4 hours contoh. Okey, yang ni kita menengok yang kecil saja, even kecil pun boleh tengok, iaitu pergerakan ni. Contoh pergerakan ini daripada price ni melakukan kenaikan, kemudian ada ni, adakah boleh berlaku channel. So ini kita nampak sedikit channel, iaitu kita pun bull flag. Yang ini kita draw sikit tu nampak pergerakan macam ni. So inilah kita nampak kita punya falling channel ataupun kita panggil bull flag. Bull flag ni price target sampai mana? Yang ni boleh antara 2 kita belakang, sama ada yang ni kita ambil daripada low ini, swing high to swing low ni, point of breaking. Breaking yang nampak price tu sampai juga kita punya target, ataupun lebih short term kita ambil last low ini tu last high. Nampak 2 position ini boleh berlaku. So nampak dah sampai 2 target, itu nampak continuous pattern. Sekian kita nampak pergerakan ni lalu channel, sama ada falling wedge ataupun rising falling wedge ataupun rising falling wedge ataupun rising falling pula. Falling channel ataupun rising channel adalah kita akan nampak pattern itu akan melakukan peningkatan. So inilah 2 contoh. Kalau kita nampak pergerakan channel yang tengah dropping, kita akan nampak naik. Kalau channel tengah naik ni, meaning dalam pergerakan dropping, kita akan nampak price tu akan more continuously, price akan drop bawah. So itulah continuous pattern yang pertama. Okay, second kita akan tengok apa lagi. Yang ni kita akan delete dulu. Kita akan delete yang ini untuk tenang kita nak draw yang lain. So next position, yang mana lagi kita nak tengok pattern apa? Iaitu pattern yang kedua adalah kita akan belajar
pattern iaitu pennant, ataupun dalam buku kita akan panggil triangle. Tu triangle ni macam mana? So triangle ni ada banyak, ada 3 jenis, tapi triangle ni yang mostly yang paling power. Kita akan tengok triangle yang betul-betul sharp ni. Kita akan tengok triangle yang macam ini, sharp ini. So ni kalau ikutkan dia punya middle pertengahan tu, dia balance. Yang ini dan ini balance. Ada juga triangle ni, kita ada quarter rising atau dia ni triangle macam ni, iaitu mendata di bawah ni, ataupun kita mendata di atas tapi cerun di bawah. So dua-dua ini juga kita boleh triangle, tapi yang lebih power adalah triangle yang ini. Triangle yang pattern yang macam ni adalah lebih kuat untuk untuk confirmkan pergerakan itu continue sama ada naik ataupun drop. Nanti tu akan tunjukkan contoh-contoh. Di Bitcoin pun banyak dia akan contoh untuk di Bitcoin. Contoh kalau kita tengok kat sini, kita nampak pergerakan yang ini. Contoh kan tengokkan sikit untuk di 4 hours ni. 4 hours banyak sikit lah. Contoh yang ni kita tengokkan, ini nampak clear. So yang ni kalau tengok mungkin di 1 hour lebih clear, tapi tengok di 4 hours saja. So, nampak price ini sedang melakukan dropping, dan apa berlaku, tengok ada, kita dah sampai di kawasan kita punya support. Kemudian kita nampak pattern ini. Tu pattern ini kalau kita nampak ada masih nak drop lagi bawah. Sebab apa pattern ini drop bawah? Sebab apa kat sini adalah kita nampak triangle. Tu triangle ataupun kita nampak pennant. Anda boleh panggil pennant, ada yang panggil pennant, ada panggil triangle. Tapi bos dalam buku dia akan panggil triangle. Tu triangle yang patternnya kita akan nampak yang ni kita draw. Kalau ikutkan nak lebih tu boleh tengok di 1 hour. Tu 1 hour dia banyak sikit. Kita akan kita akan tengok balik BTC di Coinbase. Tu tengok ini aja mana pattern ni. Okey, yang mana ni kita tengok macam mana boleh drop lagi ke bawah yang sikit saja. Nanti tu akan tengok mana balik ni. Tu yang ni maknanya ni 4 hours. Betul tak ni? Tu kan tengok balik macam lain dia chart tu. Okey, yang atas ni. Tu tengok ni. Yang atas ni kita tengok adalah triangle ni. Kita nampak triangle ni macam mana pembentukan triangle ni. Kalau ikutkan yang ni, tu akan bulatkan dulu. Nanti akan nampak lah. Lebih di 1 hour kita akan nampak lebih kuota detail. Kita 1 hour kita akan tengok low sikit. 1 hour dapat tak data 1 hour. Kadang nak tengok 1 hour tu. Okey, 1 hour ni nak dapat dia quarter refresh dia lambat lah. So kita akan pergi 4 hours saja, tak masalah. Anda boleh tengok, still lagi anda boleh tengok. So untuk di 4 hours ni kita tengok macam mana quarter triangle atau continuous pattern. Kita nampak pergerakan yang ni. Nampak yang ni, kita nampak pergerakan macam ni, dan juga triangle ni. Okay, tu akan draw saja pakai ni, senang kita nak pakai short. Kira ni triangle, kita nampak pembentukan triangle ni. So sebaik saja breakout. So breakout ni triangle ni manakah dia punya target. Target yang sama juga kita akan ambil daripada last high dia. So contoh kita akan ambil ni, last high lah ikut yang ini. Tu point of breaking adalah point of breaking, kita nampak price yang sampai kawasan ni. Ada sampai, cuma lambat sikit. Ataupun yang lebih be safe untuk dalam selalu Zul ambil adalah Zul ambil opening saja triangle dalam ini. Point of breaking kita boleh ambil daripada drop bawah ni. So nampaklah kita punya sampai target ni, ataupun anda boleh nampak atas ni. So untuk short term boleh sampai, untuk long term kita boleh gunakan pergerakan yang lebih besar ni untuk price sampai. Cuma lambat lah, nampak dia bermain dalam kawasan ni, tapi given time dia akan sampai juga. So inilah continuous pattern untuk berlaku bila price itu tengah dalam tengah drop, buat triangle, dan kita nampak di kawasan support, kita dapat saja pattern ni, meaning dia akan more drop ke bawah. So lagi pattern, kita akan tengok pattern ni tapi masa pattern tu tengah melakukan kenaikan. So ada juga dia akan tunjukkan. So next kita akan tengok masa berlaku kenaikan. Contoh di dia akan tengok ni ada tak sikit di 4 hours. Kita akan tengok lagi back ke belakang. Ada banyak tapi kadang tak tertengok lah. Contoh yang ini, kita nampak ini sama juga. Kita ada pergerakan yang ini, kalau ikutkan bawah ni. Okay, yang ni lebih triangle kena ni. Kita tengok price breakout kita punya ni. Kemudian ada berlaku sedikit kawasan di resistance tu, adakah price naik. Kat sini kita nampak apa? Kita nampak pembentukan triangle. Iaitu triangle yang mana? Dua akan draw ni, kita trend line yang ni. Kemudian daripada bawah ni kita nampak pembentukan triangle. Tu meaning adalah untuk continue naik per atas. Sama ada first target ni macam mana? Nak first target adalah kita ambil daripada ini. Ini bermanakan trend atas, tu point breaking, price nak sampai saja. Kalau untuk lebih panjang ni adalah ambil kawasan ni, point breaking, kita nampak breaking ni, nampaklah price boleh sampai juga atas ni. Give a time, price akan sampai. Yang penting kita tengok arah market nak nampak melakukan continuously melakukan peningkatan. Tu kita dah ada kenaikan, ikutkan masa tu kita tak ada lagi pergerakan yang ni. Tu kita tengok price dah naik, kemudian kita nampak triangle di atas, itu nampaklah continue ataupun pattern itu menunjukkan ada lagi kenaikan akan berlaku. So nampak berlaku price break dan terus lagi berlakukan kenaikan. So itulah continuous pattern yang kedua yang ikutkan dalam kuartal Bitcoin market ni,
crypto market, quarter triangle ni adalah penting. So quarter fokus kepada triangle ni saja, walaupun ada lagi triangle yang lain, iaitu yang triangle cukup tadi, yang cakap tadi adalah triangle ni flat di bawah ataupun flat di atas, design di bawah. So, inilah kenapa triangle juga, tapi triangle yang lebih strong adalah triangle yang itu cakap tadi, ada yang symmetrical triangle. Kita panggil symmetrical triangle, iaitu triangle yang dia punya paksi tengah dia adalah sama-sama je untuk atas dan bawah. So yang ni beza, paksi di bawah, paksi dia di atas. So triangle ini adalah lebih valid ataupun lebih strong untuk kita monitor, untuk tengok continuous price naik atas ataupun bawah. Itu triangle. So next adalah kita akan tengok apa? Kita akan tengok continuous pattern yang ketiga, iaitu wedge, iaitu ataupun sebelum semalam kita jangan dekatkan wedge itu adalah reversal pattern, tapi wedge juga kalau berlaku di middle, kita nampak price ni consider continue, nampak price targetnya sama. Berarti tu akan terangkan wedge ni macam mana. So untuk wedge nanti dia akan terangkan. So untuk wedge, contoh kita nampak kat wedge tu, kat sini pun nampak dia massive pergerakan. Contoh yang ni kita nampak lah pergerakan butiran masa 2001, kita naik. Apa price buat kat sini? Price tak buat triangle, tapi dia buat wedge. Contoh dan kat sini nampak clear lah. Ini di 4 hours kita tengok pergerakan macam ni, kita nampak pergerakan ni dan juga pergerakan. So nampak tu adalah wedge. So wedge ni nak sampai mana? So yang ni sama juga macam flat ni channel. Kita ambil price target lah daripada last low. Ikutkan ni kita ambil lah last low yang ni, consider yang clear yang ni. Buat kena last low ini sampai yang ni, point breaking saja kita nampak. Kita nampak tu price tu boleh sampai kawasan ni. Atas pun ni ada juga contoh yang lain. Kita akan tengok contoh yang lain. Yang ini pun nampak wedge juga. Wedge kerap juga berlaku. Contoh yang ni kita nampak wedge berlaku. So berlaku price tu naik lagi atas. Point breaking untuk last low yang ni. Breaking saja price sampai. Kat sini pun kita nampak lagi wedge kita. Ni clear lah. Banyak wedge kat ni. Nampak yang ni. Okey, yang ni bukan wedge lah. Ini nampak lebih pada channel. So channel aku kata bear flag. So yang ni dah sampai ke target. Ikutkan last low. Kita boleh ambil yang ni ataupun lebih low sikit. So berlaku price naik. So hampir sampai tapi tak sampai dengan kuartal jayanya. Ini kita nampak fail lah. Tapi apa pun kita still lagi naik. Kalau ikutkan ini anda boleh tengok be safe, another low lah. Kita tak ambil low ni sebab apa, ada high ni drop bawah. Tapi ikutkan measurement yang ni supposedly yang macam ni lah. Tapi tengoklah, bukan semua akan sampai target. Tapi bila nampak price itu dah slow, dia punya all time high dia ni high ini dah makin slow, benda be prepare lah. Kawasan ni pun sebabnya dah be prepare untuk dapatkan kuartal price target tu tak sampai. So ini kena nampak lah, kuantum nampak momentum itu dah berkurangan. So itulah untuk reversal pattern. Sama juga kalau di tengah melakukan dropping kita akan nampak apa? Tengok contoh di kawasan dropping kita dapat tak? Okey. Kan dropping kita punya yang ni. Contoh yang ni clear ada channel, ikutkan channel kan ini tak nampak. Okey, tak nampak sangat yang ni. Untuk drop ni tak banyak, tapi mostly juga yang wedge ni banyak berlaku bila masa bull run. Masa bear run, masa tengah jatuh ni banyak berlaku pattern channel. So dua pergerakan, dua reversal pattern, tapi kita tengok macam tu experience diri. Masa dengan downtrend ni memang kita akan nampak bear flag, iaitu kita akan nampak perbentukan continuous pattern yang ini yang dalam kategori channel. Kalau nak sebulan kita akan nampak mostly kita akan tengok pergerakan dalam wedge. Tapi panel aku kata triangle ni boleh berlaku dua-duanya. Masa tengah naik pun selalu jadi, masa drop pun tengah jadi. So inilah continuous pattern, 3 saja pattern yang penting untuk anda alert dalam market kripto. So guys, itu aja untuk pagi ni. Next besok kita akan sambung lagi pattern yang lain. Kita akan tengok pattern yang lebih kepada more long term, iaitu pattern apa yang kita tengok bila berlaku pattern tu adalah lebih kepada monthly, weekly punya pergerakan, mostly pergerakan untuk 1 tahun punya pergerakan. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda lagi next review part 8 untuk continuity kita punya learning TA bersama Zul. Esok kita akan belajarkan part 8 untuk belajar nada pattern ya, tapi pattern yang lebih kepada long term punya target. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum. Bye bye.